Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan dan hari ini saya akan membentangkan tentang penghayatan Islam ISL kod 1012. Dan ini adalah nama nama kumpulan kami dan nama kumpulan kami dan nombor ID kami. Okey, kita teruskan dengan tajuk kami iaitu ensiklopedik, iaitu penciptaan bumi dalam Al-Quran. Pengenalan. Bumi merupakan sebuah rumah bagi manusia, termasuk bagi jutaan spesies yang lain. Yang kedua, bumi juga merupakan planet yang ketiga daripada 8 planet yang ada semasa matahari di dalam galaksi Bima Sakti. Dan yang ketiga, kajian demi kajian telah dilakukan sehingga kini. Satu-satunya tempat di dalam alam semesta ini di mana kehidupan diketahui wujud ialah bumi. Sehubungan dengan pengenalan penciptaan bumi di dalam Al-Quran, saya ingin menyambung dengan definisi bumi. Definisi bumi merupakan tempat berkembangnya anak cucu hamba Allah Nabi Adam. Bumi juga menjadi antara satu nikmat sementara atau sebagai tempat persinggahan untuk manusia sebelum pergi ke alam seterusnya. Bumi juga bagi orang Islam juga adalah tempat untuk mengumpulkan amal kebaikan sebagai bekalan untuk masuk ke syurga dan kekal abadi sebagai penghuninya. Penciptaan bumi berdasarkan Al-Quran. Terdapat dua dalil yang telah disebut dalam Al-Quran berkaitan penciptaan bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Maksudnya, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Dialah yang maha pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang dia. Surah Al-Furqan ayat 59. Dan dalil yang seterusnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatazakkarun. Maksudnya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Daripada surah As-Sajdah ayat 4. Okey, seterusnya untuk huraian, terdapat perbezaan pendapat daripada para ulama dalam menafsirkan ayat fi sittati ayyam, iaitu penciptaan langit dan bumi pada 6 masa. Berdasarkan Al-Imam Ibnu Kathir di dalam hasil karyanya iaitu Al-Bidayah wa Al-Nihayah, terdapat dua pendapat yang telah disebutkan. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama mengatakan bahawa 6 masa yang dimaksudkan itu adalah hari-hari yang biasa seperti mana hari-hari kita sekarang ini. Pendapat yang kedua pula, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid Al-Dahhak dan Ka'ab Al-Ahbar pula mengatakan bahawa setiap harinya itu bersamaan dengan 1000 tahun yang biasa. Bumi atau langit yang diciptakan dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang bermaksud, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan ia berkehendak, yakni menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Ini adalah huraian daripada sambungan Tahir. Penciptaan bumi didahulukan daripada penciptaan langit. Ianya seumpama macam asas pembinaan yang mana
perlu diciptakan tapak dulu sebelum ditinggikan bahagian atas. Ianya jelas berdasarkan dalil yang telah diberikan. Kami boleh umpamakan seperti solat itu tiang agama untuk lebih faham lah. So, solat lima waktu ni merupakan perkara yang wajib. Maka ianya mestilah didahulukan sebelum melakukan perkara amal ibadah yang lain. Seterusnya ialah bumi bulat atau rata. Imam Al-Qazwini menyatakan antara bukti bumi sejarah ialah semasa bulan gerhana. Ia boleh dilihat di mana satu kawasan dan tidak di kawasan lain dalam masa sama kerana bulan terbit dan tenggelam berlaku pada waktu yang berbeza. Pada zaman Rasulullah SAW, sahabat dididik mengetahui waktu solat berdasarkan pergerakan dan fenomena jasad samawi. Hasilnya matahari yang akhirnya berkembang kepada hitungan matematik berasaskan trigonometri sfera. Bismillahirrahmanirrahim. So untuk next slide iaitu huraian. Dua kenyataan tersebut membuktikan bahawa bumi berbentuk bulat dan bukan mendatar seperti yang dinyatakan oleh pendakwa yang mendakwa bumi mendatar. Perkara ini dikuatkan lagi dengan hadis daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Jibril AS mengimamiku di sisi Baitullah 2 kali. Jibril solat zuhur bersamaku tak kala matahari tergelincir condong ke barat sepanjang tali sandal. Riwayat Abu Daud. So, penutup bagi slide ini adalah setiap penciptaan Allah pasti mempunyai sebab dan hikmahnya. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui apa yang tidak diketahui. Jika kita renungkan kembali setiap ciptaan yang Allah ciptakan, kita sebagai hamba yang kerdil, mula perasan dan pasti terserlah kehebatan Maha Suci Allah kepada hamba-hambanya. Kita sebagai orang Islam perlu mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan kepada kita, tidak kira dalam apa juga bentuk seperti udara, kekayaan, kesihatan atau apa sahaja. So kita sebagai umat Islam, umat Allah SWT, kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada, apa yang kita nikmati dan apa yang kita rasa sepanjang hidup kita. Apapun sekalipun kita haruslah bersyukur dan sentiasa beribadah kepadanya, Allah SWT, supaya hidup kita lebih diberkati, insya-Allah. So terima kasih. Alhamdulillah slide kita present kita semua sudah berakhir. Saya mewakili presenter yang lain ingin mengucapkan terima kasih, dan yang mana yang buruk datangnya dari kami dan yang baik itu datang dari Allah SWT. Akhiri present kita dengan tasbih ihram dan surah Al-Nas. Alhamdulillah, terima kasih.